hari ini. Baik, seperti mana yang kita dah war-warkan tadi, hari ini kita nak berkongsi variasi menu tahu. Dan kini saya bersama dengan Puan Niza Atira, pemilik The Kitchen 18. Ya, 18 betul. Okey. Ada kisah perkongsian yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu dah alang-alang penonton nampak. Sebenarnya kat depan kita ni ada apa ni, Niza? Tahu belauk sambal kicap Johor. Sebuah perniagaan yang dah dimulakan sejak 2018. Okey, tetapi perniagaan ini adalah perniagaan yang bermula dengan suatu kisah yang bahkan memberikan inspirasi kepada kita, kan? Kalau orang katakan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi mungkin Niza boleh kongsikan dengan kita juga. Kabarnya hari ini dah menjadi permintaan ramai ni. Alhamdulillah. So, bisnes tahu belauk sambal kicap Johor ni bermula 2018, di mana masa tu saya dan suami untuk menambah baik kehidupan lah kan. So kami kontak sahabat di Johor bertanyakan tentang resepi tahu belauk ni, and bermula daripada situlah perniagaan bisnes tahu belauk ni sampai ke hari ni. Kabarnya ada artikel kongsian mengenai tidur beralaskan toto dengan gaji hanya berbaki RM25 saja. Mungkin boleh, kalau tak kisah, dikongsikan sedikit dengan kita, Niza. Pada waktu tu. Pada waktu tu 3 tahun lepas, sebab kita orang, saya dan suami daripada Johor Bahru migrate ke KL selepas berkahwin, and after tu husband tak bekerja selama 6 bulan. So itulah saya yang bekerja seorang. So daripada situlah kami decide untuk berbisnes tahu belauk ni. Dan sememangnya sebenarnya menceburkan diri dalam bidang perniagaan ini untuk mengubah nasib diri sebenarnya. Walaupun dalam keadaan yang kesempitan. Tapi inilah dia yang kita nak kongsikan tentang apa yang kini menjadi kegemaran ramai dan permintaan ramai. Okey, tadi kita dah cerita ini adalah tahu berlauk. Betul. Betul okey. Dan mungkin boleh ceritakan dengan kita bagaimana kita nak membuatnya. Yang kabarnya okey, kalau kiri ni yang kalau kita dapat lihat, yang ini yang frozen Betul. Okay, yang ini yang dah siap. Okey, kongsikan bersama dengan kita, Niza. Okey, untuk buat tahu belauk sambal kicap Johor ni, bahan-bahannya asas adalah tahu keras, tahu Jepun, dan kita juga gunakan ayam, fully isi ayam. Dan kita akan ada bahan-bahan lain di dalam masa proses pembuatan tahu belauk ni, seperti daun sop, bawang Holland, cili, dan kemudian kita akan mixer semua, frozen selama 20 minit, dan dia terhasillah yang frozen macam ni. Maknanya dengan ayam tadi semua dicampurkan. Kita jadikan satu tahu yang baru. Okey. Maknanya dia mesti, okey, kalau dari segi kepekatan tu macam mana orang nak tahu dia betul-betul pekat? Kalau cair sangat kan tak jadi pula kan? Kita memang ada sukatan dia. Okey. Sukatan dia memang dah fix lah setiap proses pembuatan tahu belauk tu. Baik. Okey. Kukus selama 20 minit. Kukus selama 20 minit. Maknanya kalau tu taklah macam susah sangat. Tapi katalah mungkin kita nak variasikan juga. Katalah mereka tak nak guna ayam, masukkan udang apa dan sebagainya. Buat sendiri lagi ke? Boleh juga. Ada juga yang dekat luar tu dia ada guna udang, letak daging untuk variasikan lagi rasa tu. Okey. Dan baik, mungkin ramai juga yang bertanya, bermakna Niza ada menjual yang disejuk beku ni? Ada. Yang frozen ni? Ada. Okey, kalau yang sejuk beku ni berapa lama dia boleh tahan? Katalah mereka mencuba sendiri di rumah, letak di dalam peti ais, berapa lama boleh tahan? Tahu frozen ni kita keep di dalam bahagian chiller sahaja, selama dia tahan 7 hari ke 8 hari. 7 hingga ke 8 hari. Okey. Baik, dan satu lagi sebenarnya kan, kalau tahu ni, saya percaya cara menggoreng juga memainkan peranan. Kadang-kadang api besar, minyak terlebih kekurangkan. Mungkin ada sebarang tips-tips yang Niza boleh kongsikan untuk menggoreng tahu belauk ni jadi dia sedang-sedang elok aja sedap. Okey, berdasarkan saya punya pengalaman lah. So tips untuk goreng tahu belauk ni, sebab tahu belauk ni dia punya tekstur lembut. So kita pastikan minyak masak tu betul-betul panas. Dan tips untuk garing di luar, lembut di dalam, bancuhan telur tu kita campurkan bersama dengan bancuhan tepung jagung. Kita gaul sekali telur, kita kacau, campurkan sekali dengan bancuan tepung jagung. So dia akan rangup di luar, juicy di dalam. Dengar tuan-tuan dan puan. Itu antara tipsnya. Dan tips terakhir yang kita nak tanya sikit, yang sambal kicap tu macam mana buat? Sambal kicap Johor lain tu. Okey. So specialnya tahu belauk kita ni sambal kicap Johor lah. So disebabkan saya asal daripada Johor, kita
nak bawa sambal kicap Johor tu dekat KL Selangor. So macam mana nak buat sambal kicap Johor ni? Specialnya kita tak ada tambahan perasa MSG dan air, hanya kicap dan blend semua bawang putih, cili padi merah dan kicap dan gula. Kemudian selepas dah mixer blend, kita akan perahan limau nipis. Nampak tu istimewanya masakan Johor dan orang Johor seperti saya juga. Okey. Ramai yang pasti dah bertanya dah, macam mana nak order ni apa semua kan. Maknanya sambal kicap didatangkan sekali Betul. ke? Alhamdulillah. Okey, di mana mereka boleh mencari Niza? Instagramnya. Okey, boleh kontak kami di Instagram The Kitchen 18 seperti yang tertera. Dan boleh je kontak di link di bio Instagram. Sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada Niza kerana berkongsi dengan kita bukan saja kisah inspirasi beliau tadi yang boleh memberi inspirasi kepada kita, tapi juga tentang menu tahu berlauk ini. Sebenarnya terlalu banyak menu berkaitan tahu ni. Yang ini sekali lagi kita nak kongsikan. Saksikan TikTok ini. So beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and step out of the cage, turn a chapter, turn the page. I'll be honest, your love ain't it totally me. I am so obsessed, I want to choke your body. Sos tiram. Okey, ni bahan-bahan mula-mula tahu telur. Kita potong lagu ni. Lepas tu tepung jagung. Okey, kita tuang tepung jagung tu dalam pinggan. Macam aku bubuh lebih sikit. Kita kotak je dia macam ni. Nampak tak? Kita salut dengan tepung. Minyak tu dah panas. Apa lagi? Kita goreng lah dia. Macam tu. Okey, bila kita buat macam ni, tak adalah tahu ni cepat pecah. Sebab tahu ni kan lembut gila. Nampak tak? Kita boleh balik-balikkan dia. Steady je. Kita bubuh air sikit. Okey, dah bubuh air tu kita gaul lah. Nampak tak dia cair macam tu? And then kita bubuh bancuan air tepung jagung. Air tepung jagung ni, tepung tu aku ambil daripada yang tadi tu je. Salut-salut tu. Tak payah nak bazir-bazir. Nampak tak? Bila dia dah hampir clear macam ni, dah siap. Kita dah boleh terus tuang dekat atas tahu yang kita dah goreng tadi. Tada! Senang je. Macam kacang. Tada! Senang je. Okey, baik. Sekarang ni kita akan bersama dengan Puan Nur Hayati Azmi selaku Pegawai Pemakanan dari Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Selamat tengah hari, Puan. Selamat tengah hari, Sugita. Hai. Hai, sihat ya, Puan? Saya suka tenaga Puan tu. Makan tofu ke tadi? Alhamdulillah. Makan tofu ke macam mana tadi? Ya, Makan tofu ke apa hari ni? hari ni, macam mana Sugita tadi? Tak, saya tanya awak makan tofu ke macam mana, Puan? Makan. Saya makan. Okey, baik. Salah satu antara yang wajib lah. Ya, betul. Hidangan. Okey, Puan Nur Hayati, kita nak tahulah, kita cakap mengenai tofu kan ataupun tahu ni, kita tahu asasnya daripada kacang soya. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan dahulu, apakah sebenarnya kebaikan tofu? Kita tahu ni dia banyak protein, kalsium. Mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih terperinci mengenai khasiat tofu ini. Okey, alright. Untuk tofu ni sebenarnya dia adalah merupakan satu makanan yang ada kandungan protein, ada kandungan vitamin, mineral dan juga dia memberikan mengandungi essential amino acid yang mana yang badan kita tak boleh buat, tapi kita kena makan tahu ni baru dapat lah. Seperti macam tu, okey? Dan juga sebenarnya tahu ni dia mengandungi isoflavone, iaitu plant estrogen seperti phytoestrogen. So isoflavone ni dia mengandungi banyak kebaikan kepada kita lah, kepada manusia. Salah satunya tofu ni dia gluten free, tak ada kolesterol. Yang pertama.
So bila tak ada kolesterol ni, bila dengar perkataan tak ada kolesterol ni, orang akan kaitkan dengan jantung. Ya. Okay? So and then ada juga kajian yang dibuat berkenaan dengan pengambilan soya ataupun tofu ni. Sebab tofu ni dia base daripada kacang soya kan, ataupun susu soya. Okay? Dia dikatakan mampu untuk menurunkan paras kolesterol jahat ataupun kita panggil dia LDL. LDL. Okay. So bila kolesterol LDL kita tu dalam keadaan yang normal, so risiko untuk sakit jantung tu pun akan berkurangan. Okey, baik. Dan memandangkan Puan dah sebut mengenai isoflavon yang sering kali juga dikaitkan dengan kesihatan wanita, mungkin Puan juga boleh sentuh sedikitlah isoflavon ni dalam tofu ni, kalau berlebihan adakah ia memberikan kesan sampingan kepada wanita dan juga lelaki? Sebab ada banyak juga artikel yang berkait dengan isoflavon dan kesihatan lelaki. Okey, sebenarnya daripada masa ke semasa banyak kajian telah dibuat. Okey. So dulu dikaitkan dengan kanser. Bila kita makan ada estrogen semua ni, dia ada kait dengan kanser. Tapi selepas banyak kajian dilakukan, sebenarnya tidak. Okey, dia tidak berkait. Dan kalau untuk pengetahuan semua, sebenarnya sumber makanan daripada soya ni, walaupun dia ada isoflavon, tapi sebenarnya dia punya tahap tahap estrogen yang tinggi tu tak ada sebenarnya. Dia tidak berkait langsung. Dia tak berkait langsung dengan dengan kanser ke, tak ada. Okey. Baik. Jadi secara amnya, apa pun kita harus makan, cari keseimbangan lah ya. Seperti yang saya katakan tadi, moderation is key kan. Jadi ada apa-apa yang perlu mereka tahu tak kalau mengambil tofu secara berlebihan? Okey. Apabila mengambil tofu secara berlebihan ni, yang saya boleh kaitkan adalah dengan kita kata gout. Okey. Sebab walaupun kandungan purin dalam kacang soya ataupun tofu ni kita katakan sederhana, tapi kalau kita kata kita ambil terlalu banyak, maksudnya dia punya kandungan asid purin tu akan jadi lebih meningkat kan. So itu dia punya antara salah satu kesannya lah kalau anda makan secara berlebihan. Macam kita kata tadi, moderation is the key. So moderation is the key, balance and variety, kepelbagaian. Bukanlah kita kata tiap-tiap hari nak makan soya, taklah kan. Tapi makan hari-hari pun jemu. Saya sebagai seorang yang makan banyak tofu, saya tak boleh makan hari-hari, memang tak boleh. Tapi khasiatnya memang banyak lah kan, seperti yang Puan dah kongsikan di awal tadi. Tapi lah kan Puan nak tanya juga, selain daripada kita memasak untuk seperti menu-menu yang kita sedia tahu, apa antara cara lain yang mereka boleh makan tofu ini? Okey. Salah satunya tofu ni, selain daripada kita boleh buat lauk lah. Okay. Mungkin kita boleh varietikan dengan kita buat homemade sausage tahu, homemade burger tahu, homemade homemade nugget tahu, which is yang kita boleh kontrol kandungan garam dia, dan dia sangat sesuai untuk anak-anak kita. Since daripada kecil kita boleh ajar diorang macam mana makanan yang kita tidak terlalu tinggi dengan garam. Sebab lidah kita ni bila kita daripada kecil kita dah biasakan dengan gula yang tinggi, garam yang tinggi. Betul. Nanti dia tak boleh terima makanan yang kurang garam dengan ataupun less sugar semua ni kan. So daripada kecil better lah kita latih anak-anak makanan yang kita buat sendiri di rumah. Dan sebenarnya dia lebih selamat lah, sebenarnya lebih orang kata food safety tu ada kan bila kita as a mother buat makanan untuk anak-anak kita sebenarnya. Okey. Dan Puan Nurhayati, secara ringkas dia, satu lagi soalan saya nak tanya. Kadang-kadang kita bila kita goreng sayur, kita tahu yang nutriennya akan berkurangan sedikit. Untuk tahu, kadang-kadang kalau tak goreng memang tak boleh sebab tahu lembut kan. Adakah nutriennya juga akan berkurangan apabila kita goreng, ataupun apa yang boleh Puan kongsikan berkaitan dengannya? Okey, biasanya kalau kita goreng ni, dia punya nutrien jarang berkurang. Dia akan bertambah sebab kita akan tambah fat kat situ. Dia akan tambah fat kat situ lah. Tapi kalau macam steam, kukus kan benda, saya rasa dia tidak ada isu sangat sebenarnya. Okey, baik-baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Nurhayati atas perkongsian hari ini. Macam-macam dikongsikan Puan, daripada kebaikannya, keburukannya. Yang penting kita cari keseimbangan, makan dalam skala yang sederhana. Terima kasih. Jaga diri Puan Nurhayati.
Sama-sama cerita. Okey, baik. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita ada lagi menu untuk dikongsikan bersama dengan anda. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI.